Nurin Jazlin merupakan anak kedua pasangan Jazimin Abdul Jalil dan Nur Azian Bistaman daripada 3 orang adik-beradik. Beliau merupakan pelajar tahun 2 Sekolah Rendah Kebangsaan Desa Setapak di Setapak, Kuala Lumpur. Pada malam 20 Ogos 2007, Nurin Jazlin telah keluar dari rumah untuk ke pasar malam yang terletak di Wangsa Maju. Dia keluar pada pukul 8.30 malam untuk membeli barang kegemarannya, iaitu klip rambut. Nur Azian selaku ibu kepada Nurin Jazlin memberitahu yang Nurin biasanya keluar ke pasar malam dengan kakaknya, Nurin Jazshira yang berusia 9 tahun. Namun pada malam itu, Nur Azian membenarkan Nurin pergi seorang diri kerana jarak pasar malam dengan flat mereka adalah sangat dekat. Nur Azian tidak memikirkan ada perkara buruk yang akan berlaku. Apabila Nurin masih tidak pulang ke rumah, Nur Azian membuat keputusan untuk pergi mencari anaknya, namun dia tidak menjumpainya. Dia seterusnya bertanyakan kepada peniaga-peniaga pasar malam yang mana mengatakan bahawa mereka juga tidak nampak Nurin pada malam itu. Nur Azian kemudiannya mencari Nurin sehingga di Setapak. Dia risau kerana Nurin mempunyai masalah buah pinggang dan tekanan darah yang tinggi. Jazimin selaku bapa kepada Nurin membuat keputusan untuk membuat laporan polis dan mereka yang mengetahui lokasi Nurin diminta untuk menghubungi balai polis terdekat. Pada mulanya, Jazimin percaya terdapat kemungkinan Nurin mengikut seorang yang dia kenali. Namun begitu, seminggu selepas kehilangan Nurin, pada 30 Ogos 2007, polis mendedahkan mereka menerima maklumat dari seorang sepupu Nurin yang tinggal berdekatan dengan rumah mereka. Sepupu Nurin bercerita pada malam 20 Ogos, dia juga berada di pasar malam dan terlihat seorang lelaki dipercayai berusia awal 20-an berdiri di luar sebuah van putih, kemudian menarik Nurin masuk ke dalam van itu. Nurin dilihat meronta untuk melepaskan diri dan mengatakan tak nak berulang kali sebelum diseret masuk ke van itu oleh lelaki tersebut. Sementara itu, lebih 100 orang dari pasukan polis, Dewan Bandaraya, rela dan rukun tetangga menyertai pencarian Nurin. Ketua Biro Aduan Awam MCA, Datuk Michael Chong telah mengedarkan 500 risalah kepada pekerja warga asing dari Indonesia untuk membantu mengesan Nurin. Di samping itu juga, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung mengedarkan 20,000 helai poster ke 142 buah cawangannya di seluruh negara untuk membantu mengesan Nurin. Pada masa itu, pelbagai pihak mengumumkan akan memberi ganjaran kepada individu yang dapat memberi maklumat mengenai Nurin sehingga dia ditemui. Antaranya, Ahli Maju Restoran Sendirian Mahat, Ahli Parlimen Wangsa Maju, Teo Eng Lock dan Pemuda UMNO Wangsa Maju. Ketiga-tiganya menjanjikan wang RM5,000. Persatuan Pengguna Islam Malaysia pula menjanjikan wang RM3,000 menjadikan jumlah keseluruhan ganjaran sebagai RM18,000. Restoran Ali Maju juga telah mencetak 10,000 pamflet dan 50 kain rentang untuk diedarkan kepada orang ramai. Berita kehilangan Nurin telah mendapat liputan yang meluas di seluruh negara dengan menghiasi dada akhbar dan disebar secara meluas melalui media elektronik serta blog-blog di internet.
Pada hari ke-13 kehilangan Nurin, seorang wartawan telah membantu Jazimin mendapatkan bantuan pakar forensik hipnosis Dr. Sazali Ahmad untuk mengesan lokasinya menggunakan pandangan jarak jauh atau lebih dikenali sebagai remote viewing. Remote viewing adalah sejenis teknik saintifik yang dibangunkan oleh pasukan perisai tentera Amerika Syarikat untuk mengumpulkan maklumat mengenai sasaran. Contohnya, lokasi sebenar sasaran dan apa yang sedang dilakukan oleh sasaran itu. Ia kaedah sains forensik yang diterima dan telah lama dipraktikkan, terutama di kalangan badan perisikan, bagi mengesan dan mengumpul seberapa banyak maklumat mengenai orang hilang dan juga suspek kes tertentu. 4 orang termasuk Ibu Nurin, sepupunya, yang merupakan saksi yang nampak Nurin dibawa menaiki sebuah van putih, rakan Nurin serta seorang pelajar dari Symphony Minda melakukan remote viewing mengesan Nurin. Pada malam itu, ketika melakukan kaedah itu ke atas Nur Azian, Ibu Nurin, beliau memasuki alam separuh sedar dan menemui Nurin yang dilihatnya berada di dalam sebuah bilik gelap, berbaring dalam keadaan merengkuh. Pada ketika itu, Dr. Sazali mengarahkan Ibu Nurin agar keluar dari tempat Nurin berada itu dan melihat ke sekitar kawasan bagi mengesan di mana kedudukan Nurin. Tetapi hati seorang ibu apabila melihat anaknya sendirian dalam keadaan yang lemas begitu, takut untuk melepaskannya dari pandangan dan gagal mengesan lokasi kedudukan Nurin. Seterusnya, ujian yang dilakukan ke atas sepupu Nurin juga mendapatkan jawapan yang hampir sama, di mana beliau nampak Nurin terbaring dalam keadaan merengkuh di dalam sebuah bilik gelap. Ketika itu, dia hanya melihat Nurin sendirian. Ketika Dr. Sazali mengarahkannya keluar dari tempat di mana Nurin berada, bagi mengenal pasti lokasi dia disembunyikan, beliau hanya menyatakan ternampak jalan yang seperti biasa dia lihat, terdapat banyak pokok dan juga ada bangunan tinggi yang sedang dalam pembinaan. Bagaimanapun, dia gagal mengesan nama jalan yang dilaluinya ketika berada di alam bawah sedar itu. Sementara itu, ujian ketiga ke atas seorang pelajar Symphony Minda, akademi milik Dr. Sazali Ahmad, agak jelas cluenya. Hampir sama dengan sepupu Nurin itu, dia menyatakan dia seolah-olah nampak ada jalan yang banyak pokok dan ada premis kedai. Nurin yang dilihat ketika itu dijaga oleh 2 lelaki, seorang berbadan tegap dan seorang lagi agak kurus yang diyakininya orang Malaysia. Katanya ketika itu dia melihat tangan Nurin diikat, berada dalam keadaan demam dan kesakitan. Berdasarkan maklumat itu, bersama polis, usaha mengesan dijalankan di Jalan Kelang Lama pada 2 malam berikutnya, namun hanya menemui sebuah van berwarna putih yang akhirnya disahkan tiada kaitan dengan kes kehilangan Nurin. Kaedah remote viewing seterusnya turut dijalankan, namun pada hari-hari berikutnya, Dr. Sazali mendapati tenaga Nurin untuk membolehkan interaksi minda dijalankan semakin lemah dan keadaan Nurin ketika itu tidak bermaya akibat kesakitan yang ditanggungnya. Kata Dr. Sazali, lebih baik dipercepatkan usaha mencari kerana keadaan Nurin semakin lemah. Bulan puasa tahun itu, keluarga Jazimin menyambut kehadiran Ramadan tanpa Nurin. Ia kini disambut dengan rasa pilu dan penuh kerinduan terhadapnya. Keluarga kanak-kanak itu begitu mengharapkan kepulangan anaknya, terutama menjelang tarikh kelahiran Nurin Jazlin, iaitu pada 11 September. Setelah 25 hari kehilangannya, ganjaran kepada individu yang memberi maklumat sehingga Nurin dijumpai telah meningkat kepada RM26,000.
Mayat itu ditemui oleh penyelia sebuah syarikat pengedar buku di dalam beg sukan berwarna hitam dan biru pada pukul 8.30 pagi di luar premis kedainya. Apabila dia membuka beg itu, dia terkejut kerana terlihat sepasang kaki. Dia kemudiannya terus menelefon polis. Pihak polis percaya bahawa beliau telah mati lebih daripada 6 jam sebelum penemuan itu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya mengesahkan melalui bedah siasat bahawa sebiji timun dan terung ditemui disumbat dalam kemaluan beliau dan telah menyebabkan rektumnya pecah. Ia juga telah ditentukan bahawa jangkitan bakteria telah menyumbang kepada kematian. Selain itu, terdapat juga kesan lebam pada leher kanak-kanak itu, memberi bayangan dia mungkin telah dicekik. Kanak-kanak itu dipercayai berusia 8 hingga 9 tahun. Pada masa itu, ibu bapa Nurin Jazlin tidak dapat mengenal pasti badan sebagai anak perempuan mereka kerana perubahan dalam ciri-ciri fizikal dan juga mencadangkan bahawa kanak-kanak itu mungkin warga asing kerana dia tidak mempunyai parut yang akan disebabkan oleh vaksin BCG yang mana mandatori terhadap batuk kering. Ibu bapanya mula mengekalkan harapan bahawa anak perempuan mereka mungkin masih hidup dan merupakan mangsa beberapa panggilan palsu daripada orang mendakwa bahawa Nurin berada di bawah jagaan mereka. Ujian DNA kemudian dijalankan mengesahkan mayat tersebut sebagai Nurin Jazlin. Mayatnya kemudian dituntut oleh keluarganya dari Hospital Kuala Lumpur dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota Setapak Kuala Lumpur pada 21 September selepas solat tengah hari Jumaat. Walaupun sudah 12 tahun berlalu, episod tragis yang menimpa Nurin Jazlin masih segar dalam ingatan kita semua kerana ia merupakan salah satu kes jenayah paling kejam dalam sejarah negara kita. Lebih menyedihkan, pelakunya masih bebas sehingga sekarang. When we count the sea